Baiklah murid-murid, bertemu kita kembali. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajar matematik tahun 5 bagi topik wang. Baik, tentu murid-murid suka dengan topik wang ke, betul? Baik, apakah pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu kemahirannya ialah standard kandungan 3.3 simpanan dan pelaburan. Standard pembelajaran 3.3.1 menerangkan masuk simpanan dan pelaburan. 3.3.2 menerangkan masuk faedah muda dan faedah kompaun dalam simpanan. 3.4.1 menerangkan masuk kredit dan hutang. Baik, cikgu harap murid-murid semua sihat dan dapat mengikuti pelajaran cikgu pada hari ini. Jom kita lihat seterusnya. Baiklah murid-murid, apakah objektif pelajaran dan juga kriteria kejayaan anda pada hari ini? Iaitu, murid dapat menerangkan maksud simpanan, pelaburan, faedah muda, faedah kompaun, kredit dan hutang dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dapat menjelaskan dan membezakan maksud simpanan dan pelaburan, faedah muda dan faedah kompaun, kredit dan hutang. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan akaun simpanan. Baik, akaun simpanan ialah wang yang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa, wang permulaan simpanan rendah, dapat faedah dan kadar faedah antara 1% sehingga 2% tahun. Jelas tu murid-murid? So, kita lihat apakah akaun pelaburan. Baiklah. Akaun pelaburan iaitu wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Wang permulaan pula bergantung pada jenis pelaburan. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Kadar untung dan biasanya melebihi 2% tahun. Jadi murid-murid, jelaskan perbezaannya di antara akaun simpanan dan akaun pelaburan. Jom kita lihat lagi. Baik, faedah muda. Agaknya apakah yang dimaksudkan dengan faedah muda? Jom kita lihat. Baik, faedah muda ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Baik, dalam erti kata lain ialah seseorang yang menyimpan wang dalam tempoh tertentu, biasanya tempoh dalam setahun, kemudian pada hujung tahun bank akan memberi faedah, iaitu faedah muda pada tahun pertama. Jelas tak tu murid-murid? Jom kita lihat pula faedah kompaun. Apakah yang dimaksudkan dengan faedah kompaun? Faedah kompaun ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Baik, maksud di sini ialah seseorang yang menyimpan wang di bank pada satu tempoh tertentu, contoh 1 tahun, bank akan memberi satu faedah yang dikenali sebagai faedah muda pada tahun pertama dengan syarat seseorang itu tidak mengeluarkan wangnya dalam tempoh tersebut. Kemudian, pada tahun kedua pula, seseorang itu menyimpan lagi wangnya di dalam bank tanpa mengeluarnya dalam satu tempoh yang tertentu, biasanya setahun. Jadi, pihak bank akan memberi satu faedah pada tahun kedua yang dikenali sebagai faedah kompaun. Dan faedah kompaun ini akan diberikan seterusnya pada tahun-tahun berikut kepada seseorang yang menyimpan akaun di bank dalam tempoh tertentu. Jelas satu murid? Bezanya faedah muda dan juga faedah kompaun. Jom kita lihat untuk lebih teliti lagi. Baik, cikgu telah sediakan satu jadual akaun simpanan. Baik, ini adalah akaun simpanan Laila. Baik, bagaimana Laila memperolehi faedah muda dan juga faedah kompaun? Jom kita lihat. Baik, pada tahun pertama, Laila telah menyimpan atau baki awal tahunnya berjumlah RM2,000. Jadi, dalam tempoh itu, setahun, bank memberi kadar faedah 1.8%, iaitu nilai faedahnya adalah RM36. Jadi, pada baki akhir tahun nanti, wang Laila iaitu RM2,036. Maka di sini nilai faedah yang berjumlah RM36 itu adalah dikenali sebagai faedah muda.
Kerana faedah mudah akan diterima oleh seseorang pada tahun pertama dengan syarat dia menyimpan wang tersebut dalam satu tempoh tertentu. Jelas tak tu murid-murid? Baik, lihat pada tahun kedua, Laila membawa baki akhir tahunnya pada awal tahun dengan jumlah RM2,036. Baik, Laila masih lagi menyimpan dalam bank tersebut dalam tempoh setahun. Jadi, pihak bank memberikan kadar faedah sebanyak 1.8% iaitu RM36.65. Jadi, baki akhir tahunnya berjumlah RM2,072.65. Baik, nilai faedah sebanyak RM36.65 ini adalah dikenali sebagai faedah compound. Maafkan cikgu ya, faedah compound. Jadi nampak tak bezanya? Faedah compound itu diterima setelah faedah mudah diterima dan seseorang akan memperoleh faedah compound pada tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Baik, lihat pada tahun ketiga pula. Akaun Laila iaitu ada RM2,072.65 pada awal tahun. Kemudian, Laila masih lagi menyimpan dalam tempoh setahun dan pihak bank memberikan kadar faedah berjumlah 1.8% iaitu nilai faedahnya adalah RM37.31. Jadi baki akhir tahunnya berjumlah RM2,109.96. Baik, nilai faedah yang berjumlah RM37.31 itu dikenali sebagai faedah compound. So, murid lihat jelas tak ni semua yang mana pada tahun pertama Laila akan mendapat faedah mudah. Pada tahun kedua dan tahun ketiga Laila akan mendapat faedah compound. Nampak tu perbezaannya? Okey, kalau dah jelas, faham, kita pergi seterusnya iaitu berkaitan dengan kredit. Apakah yang dimaksudkan dengan kredit? Baik, kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli oleh sejumlah wang yang dipinjam oleh institusi keuangan. Maksud di sini ialah kredit ni adalah satu pinjaman yang merupakan satu kemudahan untuk menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli secara kredit. Okey? Dan ataupun sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. So, yang itulah yang dikatakan kredit. Jelas ya? Baik, seterusnya kita lihat hutang. Baik, hutang tu apa? Cikgu percaya semua orang, murid-murid juga faham apa yang dimaksudkan hutang. Okey, jom kita lihat. Jadi, hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey, pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Jelas tu murid-murid? Okey? Baik. Apabila murid telah faham semuanya dan cikgu harap murid tahu istilah-istilah seperti simpanan, pelaburan, faedah mudah, faedah compound, kredit, hutang. Jadi, cikgu berharap murid dapat memadankan perkataan-perkataan tersebut dengan maksudnya. Jadi, latihan untuk hari ini, cikgu bagi masa 10 minit untuk murid padankan, suaikan dengan betul. Boleh? Baiklah, masa dah tamat. Jom kita lihat jawapan. Cikgu harap murid dapat menyimak bersama-sama dengan cikgu. Baik, simpanan. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? Ya, simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Baik, tahniah yang mendapat jawapan yang betul. Baik, pelaburan iaitu wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberikan keuntungan. Okey. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan faedah mudah? Ya, betul. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Baik, bagaimana dengan maksud faedah compound? Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Tahniah ya kepada murid-murid yang berjaya, yang tidak berjaya usaha lagi. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kredit? Ya, kredit ialah kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjam oleh institusi keuangan.
Okey, jelas tu ya murid? Baik, apakah yang dimaksudkan hutang? Betul, hutang adalah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Jadi murid, cikgu berharap murid-murid semua faham dan jelas istilah atau masuk-masuk perkataan yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadinya, cikgu ucapkan tahniah kepada mereka yang menjawab semua betul. Bagi mereka yang tidak menjawab dengan betul semuanya, usaha lagi. Okey? Jadi, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih.